أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعد النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita pernah hadir lagi dalam majlis talaqi dan musyafahat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan kelebihan Al-Quran, kelebihan syafaat Al-Quran, mudahkan urusan kita insya-Allah dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada hari kuliah yang sekarang ni kerana cuaca yang kurang baik, maka ada hari yang tak ramai yang hadir. Tak ada masalah tak ramai tu, cuma kesian ada yang hadir tapi tak ada kunci. Dia datang tengok orang tak ada, dia tunggu kejap, dia pusing balik, dia balik. Kesian lah yang dia jauh-jauh datang tu. Jadi saya minta kalau boleh setiap orang ada kunci dekat sini. Kalau dia datang awal ada ke tak ada ke, dia akan boleh masuklah. Sebab hari yang saya janjikan ada kelas yang tak ada pembatalan, saya memang ada, saya akan turun. Cuma saya tengok di rumah saya dulu, ada tak orang. Tengok tak ada. Tengok dah 5, 6 tak ada. 6 biskit ada seseorang sampai. Contohnya kan, saya tengok ada orang. Saya pun siap nak turun, tak ada dah. Di maknanya dia tak ada kunci. Dan dia ingat tak ada kelas, dia jalan terus. Dia ingat hari yang tak ada sebab pembatalan, kelas berjalan seperti biasa, InsyaAllah akan ada kelas. Cuma saya tengok ada tak orang, tak ada orang. Kalau ada orang ramai awal, saya akan turun awal lah. Kalau tak, saya ketua lawat sikit lah, tengok siapa yang sampai. Jadi minta siapa yang tak ada kunci, boleh buat kunci lah. Atau buat saya nama ke seorang buat kunci untuk yang nakkan kunci. Segi kos tengoklah macam mana. So saya kesian datang jauh-jauh. Tapi kalau saya tak ada, saya ada. Kalau saya tak ada dan cerita, saya nak turun, dia tak ada pula dah. Dua kali Isnin saya tengok. 2 kali Isnin 2 orang yang datang. Tak apa. Tak payah ada kunci, okey, ada kunci ni. Dia tak boleh masuk atau dia tak ada kelas. Satu lagi, sebelum kita datang, tengok WhatsApp lah. Tengok WhatsApp. Kadang-kadang saya batal lewat sikit, kadang-kadang saya ingat sempat. Ini tak sempat macam hari apa ni. Semalam lah kan 4:30 pergi hantar repair kereta. Cina kata sejam boleh siap. Habis sejam tak boleh, lagi 1 jam. Memang tak ada, malam 4 dah jadinya. Itu ada sebab kenapa saya pun tak nak kelab batalkan kelas kalau boleh. Tapi kalau dah terpaksa macam tu, kena batal jugalah. Baik, jadi alhamdulillah teruskan antara lelaki Al-Quran. Soal apa kita? 102. Okey, terima kasih. 102 awal juzuk yang ke-6, La Yuhibbullah, Suratul Nisa ayat 148. Sebelah kiri atas, La yuhibbullahul jahra bisu'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ورفعنا
فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء تا ada apa? Ada hams وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف غلف matikan lam, matikan fa kan dia. Ya ghuluf, kan ghuluf. Ghulf. Matikan lam dengan jelas, akhirnya bibir kena gigi atas tempat keluar fa. Ghulf. Ghulf. Kan ghuluf, kan ya ghulf. Wa qawlihim qulubuna ghulf. وقولهم قلوبنا غلف غلف. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وإن من
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, selesai kita baca surah An-Nisa hingga ayat ke-162. Ada soalan ke? Kita bincangkan. Ya, 102. Ayat apa? Okey. Okey. Okey, baik. Soalan ayat yang ke-153 tu. Surah An-Nisa, muka surat 154. Muka surat 102. 102 ayat 153.
Soalannya pada faqalu arinallaha jahrah. Kenapa berhenti dengan jahrah? Kerana ada ta marbutah bagi dua di atas. Biasaannya bagi dua di atas kita waqaf dengan baris satu dan dipanjangkan bacaan, betul? Aliman jadi alima, contoh kan. Mubinan jadi mubina. Setiap akhir ayat kita baca tadi semua gitu. Bagi dua di atas berhenti bagi satu panjang. Segi hukumnya man? Bukan man? Man iwad. Man iwad. Bagi dua di atas kita ganti bagi satu panjang dua harakat, itu man iwad. Tapi kat sini kenapa ta marbutah tak termasuk? Baik, yang pertama segi kaedahnya memang ta marbutah kalau bagi dua di atas tidak jadi hukum man iwad. Sebab apa? Kerana ta marbutah ni satu huruf, kalau sambung jadi ta, kalau berhenti jadi ha. Itu adalah sebab lah. Sebab yang paling utama sekali memang baca Al-Quran ta marbutah. Bagi dua di atas memang dimatikan terus menjadi ha bacaannya, tak boleh baca bagi satu panjang. Maka waqaf dengan jahrah, bukan jahratan. Semua ta marbutah macam tu. Yang lain tak. Contohnya Hamzah. Hamzah ada bagi dua di atas, selepasnya tak ada alif pun, tapi tetap baca bagi satu panjang juga Hamzah. Adapun huruf yang selain daripada dia, semuanya akan ada alif selepas, kecuali apa? Alif maksurah kan. Alif maksurah ada masa dia ada masa dia tak ada pada tanda bagi dua di atas. Kalau tak ada, sebab apa? Ada sebab apa? Bagi dua di atas. Okey, untuk bagi dua di atas, kalau Hamzah, kalau alif maksurah memang tak ada. Contohnya perkataan musalla, perkataannya huda, kita tulis dengan ya sahaja. Yang sebelum bagi dua di atas, itu tak ada. Tapi ada juga alif maksurah yang macam contohnya kalimah apa? Yang bagi satu, kemudian dia contoh wadduha, contohnya wadduha alif maksurah, atas dia ada alif, kadang-kadang tidak ada alif, itu bagi satu, tak salah lah. Yang dibincang ni bagi dua di atas. Dia bagi dua di atas, huruf selain daripada ta marbutah, kalau bagi dua di atas akhir kita akan baca bagi satu panjang, akan jadi hukum iwad, termasuk Hamzah sekali walaupun tak ada alif. Tapi ta marbutah memang tidak termasuk untuk hukum man iwad. Artinya kalau waqaf dia, kita matikan ta marbutah tersebut. Jahratan jahrah, rahmatan rahmah. Begitulah. Baik, soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita terus kepada tajwid jilid yang kedua. Ke surat 22. Man arli sukun. Okey, baik. Surat 22. Hukum hari ini ialah man arid lis sukun. Secara umumnya kita dah faham man arid lis sukun adalah suatu hukum yang berlaku pada huruf mad yang berada di akhir bacaan. Tak semestinya di akhir ayat, akhir bacaan. Jadi kita waqaf sama ada tengah ayat ke ujung ayat ke, asalkan ada huruf mad dan selepasnya kita matikan huruf selepas dia untuk kita waqaf, itulah man arid lis sukun. Kita baca man arid lis sukun. Man arid lis sukun terjadi apabila huruf mad bertemu sukun. Arid artinya mendatang, iaitu ketika waqaf sahaja. Waqaf. Jadi waqaf ni tak semestinya di akhir ayat, boleh waqaf di tengah ayat. Jadi boleh berlaku hukuman arid asalkan kita waqaf pada huruf mad dan dimatikan huruf selepasnya. Man arid li sukun juga dikenali sebagai man lis sukun arid, atau man arid lil waqf, atau man arid lis sukun mutlaq. Nama macam lah
Membawa maksud yang sama hukumnya harus dibaca 2, 4 atau 6 harakat ketika waqaf. Adapun ketika wasal dibaca 2 harakat sahaja kerana ianya adalah mad asli. Jadi mad arid li sukun, kalau kita sambung dia bukan hukum mad arid li sukun. Hukumnya apa? Mad asli. Contoh paling mudah yang hari-hari kita cuma arid li sukun ni, baca surah Al-Fatihah lah. Al-Fatihah semua akhir ayat tu adalah mad arid li sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir tu kan, him itu mad arid li sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Him din nasta'in. Yang banyak hujung tu semuanya mad arid lis sukun. Kita dah faham arid lis sukun. Yang paling senang kita nak faham ni, pertama mesti apa? Ada apa dulu? Mesti ada huruf mad. Nak banyak mesti ada huruf mad dulu. Ada di sukun pertama mesti ada huruf mad. Huruf mad ni apa dia? Alif, waw, ya ini punca nak panjang lagi. Kalau alif sudah bagi atas, waw sudah bagi depan, ya sudah baris bawah. Ini semuanya huruf-huruf mad. Daripada sini boleh lahir macam-macam jenis mad kan. Cuma kita fokus yang ini hukum mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Apa maksud mad? Panjangkan suara. Arid mendatang. Sukun kerana ada huruf yang mati. Jadi mad dah ada. Nah, jadi kan dia arid li sukun tu mesti ada apa? Mesti ada huruf selepas dia, dan huruf tersebut sukun. Kenapa dia sukun? Kerana waqaf. Huruf selepas dia sukun kerana waqaf. Contoh surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Mi. Waqaf kat sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Waqaf kat sini. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama juga. Him. Waqaf. Maliki Yawmiddin. Waqaf kat sini. Jadi semua ni adalah mad arid li sukun. Sebab apa? Yang pertama ada huruf mad dia. Ya dengan dia ni huruf mad. Kenapa ya huruf mad? Sebelum bagi bawah tu huruf mad. Min pun sama, him pun sama, din pun sama. Nasta'in, waladhdallin sama. Semua hukum mad arid dengan adanya huruf mad. Kemudian jadi mad arid li sukun sebab apa? Huruf selepas ini. Mim ni kita matikan dia. Bila matikan mim yang asalnya hi ni mad asli 2 harakat, matikan huruf selepas dia jadi mad arid li sukun, mad yang mendatang. Asalnya bukan dia. Bila matikan datanglah mad panjang. Jadi berarti boleh baca berapa harakat? 2, 4, 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim 6 harakat. Boleh belaka. Hukuman arid lis sukun. Tapi sekiranya sambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, contoh. Kalau sambung, kalau sambung di sini hukum apa? Mad asli. Kenapa asli? Sebab huruf akhir ni dibunyikan barisnya. Tak jadilah mad arid li sukun, sebab sukun ni tak ada. Bila ada sukun baru jadi mad arid. Tak ada sukun, mad asli. Maka bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Himil hamdu 2 harakat saja. Jangan baca pula Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Salah.
Kalau mad asli berapa harakat? 2 harakat sahaja, tak ada pilihan. Yang ada pilihan kalau kita waqaf, hukumnya mad arid disukun, baru boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Okey. Jadi mad disukun itulah keadaannya, sukun kerana waqaf pada huruf selepas mad. Dibaca qasar 2 harakat kerana asalnya adalah mad asli. Ya betul lah. Asalnya mad asli kedudukan dia. Dibaca tawassul 4 harakat, iaitu martabat pertengahan bagi kadar mad kerana semacam berhimpun 2 huruf sukun dan meraihkan asalnya. Menghimpunkan 2 huruf yang sukun. Kemudian dibaca isba' 6 harakat kerana menyerupai mad lazim. Jadi ada sebab lah kenapa baca 2, kerana asalnya mad asli. Kenapa baca 4? Macam ada 2 huruf yang mati, ada huruf mad dan ada huruf yang selepas mati lagi. Dibaca 6 kenapa? Selepas huruf mad ada sukun macam mad lazim pula. Jadilah pilihan bacaan 2, 4 atau 6 harakat. Contoh alif pada wa Isa wa Ilyas. Ilyas tu alif mad ada sebelum bahagian atas, dimatikan sin selepas dia. Itu mad arid lisukun. Amma yatasaalun, lun ada waw mad, dimatikan huruf selepas dia, mad arid lisukun. In kuntum sadiqin, qin ada ya mad, dimatikan huruf selepas dia, mad arid lisukun. Kata sahib As-Salsabil Asy-Syafi, wa 'aridun in jaa'a ba'da al-lini wal maddi waqfan 'aridut taskini kanahwi min khawfin wa min sabili bil qasri qif wal wasfi wat tatwili. Itu matan dia. Dan mad 'arid jika datang selepas huruf lin atau huruf mad, itu sukun yang mendatang ketika waqaf. Umpama min khawf dan min sabil. Ini yang kata mad mad lin arid sukun. Syekh. Jadi Syekh sebut tu betul lah. Sebab Syekh buatkan daripada dalil tu disusun balik ikut disiplin dia. Kita tak ikut disiplin, kita asing-asingkan. Itu confusion kan. Jadi mad sukun boleh jadi mad sukun yang asalnya huruf mad ataupun huruf lin. Huruf lin tu nama dia mad lin arid lisukun. Banyak kan mad muttasil arid lisukun pun ada. Asalnya mad wajib bila waqaf sampai 6 harakat, namanya mad muttasil arid lisukun. Okey, tak boleh Baik, contohnya khawf. Khawf tu asalnya lin, bila matikan huruf selepas dia jadi mad lin. Tergelar mad lin arid lisukun. Konsep dia sama lah. Asalnya kalau lin ni dia tak ada mad langsung asalnya. Bila waqaf baru jadi mad 246. Kalau mad arid lisukun yang kita baca sekarang ni asalnya mad asli. Kalau sambung 2 harakatnya, pergi berhenti boleh baca 2, 4, 6. Tapi konsepnya sama. Asalnya 2 harakat atau tak ada mad. Mad tu datang. Dia kata arid tu, mad tu datang kerana ada huruf yang mati. Itu konsep dia sama. Mad lin atau mad arid disukun, konsep dia sama. Asalnya tak ada 2, 4, tak ada 4, 6 tu. Ada yang mati, maka datanglah mad. Bacalah 4 dan 6. Dia tu waqafkanlah dengan qasar 2 harakat, tawassul 4 harakat dan tul dengan 6 harakat. Maka boleh berlaku. Baik, seterusnya surat 23. Kata Syekh Ahmad At-Tibi, wa ma talahu sakinun qad 'arada lil waqfi wat tathlithu fihi yurtada. Dan jika mengikut akannya oleh sukun yang mendatang kerana waqaf, maka 3 keadaan padanya disukai. Artinya huruf mad diikuti selepasnya ada yang disukunkan, maka boleh baca dengan 3 keadaan dan 3 cara, 2, 4 atau 6 harakat. Dinamakan mad arid disukun kerana terdapat sukun arid yang mendatang
selepas huruf mad, iaitu ketika waqaf. Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wa mithlu dha in 'arada as-sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Dan harus seperti ini, iaitu dibaca lebih daripada kadar mad asli, lebih berdua harakat, sekiranya ada sukun yang mendatang ketika waqaf, seperti ta'lamun, nasta'in. Ini semua menerangkan tentang mad arid sukun. Kata Imam Ibn Jazari, wa jaizun idza ata munfasila aw 'arada as-sukun waqfan musjala. Dan yang harus dibaca panjang apabila datang hamzah secara berasingan dalam dua kalimat, atau bila ada sukun mendatang ketika waqaf. Demikianlah yang ditetapkan. Sama juga bila waqaf akan baca dua harakat. Bila ada sukun, bila waqaf kita berhenti ada sukun, boleh baca 2, 4, 6. Sama juga dengan contoh yang kata bila datang hamzah selepas secara berasing dan dua kalimah tu, itu mad mufasil tu. Mad mufasil asalnya baca dua harakat je. Mad asli kalau waqaf kan, tapi kerana ada hamzah selepas dia dan kalimah berasingan akan jadi panjang lebih daripada 2, iaitu 4 atau 5 harakat. Cuma fokus kat sini ialah aw 'arada as-sukun waqfan musjala tu. Ada sukun yang mendatang, maka jadilah dia mad arid sukun. Perhatian, kadang-kadang huruf mad pada hukum mad arid sukun dibuang pada rasam penulisan. Contoh, khalaqal insan. Mana huruf mad dia? Huruf mad yang kecil tu, insan tu. Ini dia kata dibuang pada rasam, tapi digantikan dengan huruf yang kecil sebagai tanda bacaan mad yang dipanjangkan. Contohnya al-ghawun, dia pakai waw kecil je. Waw kecil tu lah huruf waw mad. Wa khataman nabiyyin. Nabiyyin, tengok ada ya kecil sebelum nun. Jadi walaupun kecil, fungsinya sama sebagai huruf mad. Jadi kita faham itu kan, kita pegang dia punya kaedah apa? Huruf tu besar ke, kecil ke, nak baca dia bergantung kepada apa? Keadaan dia. Pada huruf mad lah. Kalau ada baris, bunyilah baris dia. Kalau ada pendek, pendek lah. Kalau dengung lah. Besar kecil sama sahaja. Cuma beza besar kecil tu apabila apa? Nak membezakan tulisan asal ada dengan tak ada. Kalau memang ada pada asal, diletak alif betul. Tapi kalau yang tak ada, tapi kena dibaca, tak ada pada tulisan, digantikan dengan alif kecil. Boleh Okey, seterusnya mad lazim. Mad lazim. Lagi 4 minit. Ada soalan ke nak tanya? Termasuk mad lazim ni kan dia agak, bukan agak, memang panjang. Kalau macam ilai, alif, ilai, lam, ya, ha, Madlin ilaihi. Kita berhenti kat sini hukum madlin. Kenapa madlin? Asalnya yalin. Sebelum bagi atas, maka dia yalin. Betul kita waqaf, kita bacakan ha lepas dia, maka jadilah hukum madlin arid sukun. Betul. Tak, sebab saya jawab saya cakap madlin. Habis tu saya ragu-ragu balik madlin tu saya tak tanya, saya cakap dah betul. Saya madlin ke mad arid sukun ke, dua-dua boleh kan? Boleh je. Sebab mad tu datang kerana ada sukun. Konsep dia sama. Dia arid sukun tu dia sama. Kalau nak tepat, madlin arid sukun. Kalau yang biasa tu kita kata ini mad arid sukun. Ini tambahkan lin je. Assalamualaikum.
Salam ya. Okey. Okey. Kalimat al-insan. Soalan kalimat al-insan. Al-insan. Kenapa saya kata tadi huruf kecil ni asalnya tak ada? Quran ni tulisan asal dia macam mana rupa dia? Kalau kita baca tak boleh nak baca. Walaupun zaman ni kita mahir baca Quran, kita ambil Quran yang asal balik, kalau baca memang tak boleh baca. Tak ada titik, tak ada apa, hanya bentuk je. Langsung tak boleh baca, tak boleh baca. Tapi daripada situ dia ada kaedah penulisan dia. Kemudian baru datang titik, kemudian baru datang baris, kemudian baru datang macam-macam lah. Akhirnya bolehlah kita baca seperti yang ada pada hari ini. Jadi penulisan Quran ni dia berkembang. Dia berkembang dan berubah. Yang tak ubah apa? Bacaan. Bacaan. Macam mana tulisan baiklah, baca Quran tetap sama. Bahkan asalnya Quran turun pun tak ada tulisan. Nabi terima oleh wahyu dengan, dan Nabi ikut baca. Nabi ajar sahabat-sahabat dia baca. Sahabat-sahabat baru mula tulis. Jadi tulisan tu datang kemudian. Arti baca Quran tu sama. Okey, cuma segi tulisan dia ambil daripada kaedah tulisan yang asal. Yang kata Rasam Osmani tu kan. Rasam Osmani ini ialah bentuk tulisan yang Nabi setuju, yang Nabi nak macam tu. Rasam Osmani rasam yang ditetapkan oleh Nabi sendiri. Walaupun kata Nabi ummi kan, tapi ummi yang Nabi ni guru dia siapa? Jibril, gurunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh hebat daripada kita. Jadi kaedah penulisan ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal tulisan yang memang asalnya memang tidak ada alif pada tulisan, tapi ada pada bacaan. Ada pada bacaan. Maka bila tulis Quran mulanya tak adalah alif tu kosong itulah. Tapi bila nak dibaca oleh orang yang bukan Arab, orang yang tak tahu tulisan Quran ni bacaan macam mana, bila baca hanya teks sahaja akan timbul kesalahan dalam bacaan. Tak ada hurumat. Kita pun baca kalau tak ada hurumat tak panjang. So kita bukan orang yang mahir atau faham betul-betul pakar dalam bahasa Arab tu. Kalau datang sahabat tu okey, dia tulis rekan-rekan macam tu, semua orang boleh baca. Tapi bila turun kepada orang lain, kita perlu kepada bentuk tulisan yang lengkap. Jadi asalnya memang kaedah dia huruf tu tidak ada. Lalu ulama cadangkan supaya tak berlaku kesalahan dalam bacaan, maka diletakkan alif panjang. Asalnya letak alif besar juga. Walaupun tak ada, dia nak adakan letak alif panjang juga asalnya. Tapi diwarnakan dengan warna merah, tak salah saya. Tulisan tu dibezakan dengan warna. Jadi mana huruf alif warna merah ni atau huruf warna merah asalnya tak ada, ditambah kemudian. Sebab dia ada dalam bacaan, memudahkan orang untuk baca Quran dengan betul. Tapi kadang-kadang percetakan zaman tu warna-warna ni susah. Nak menggunakan merah payah. Sekarang tak ada masalah dah, kilang kita punya warna boleh ada. Zaman tu susah. Maka keputusan kita tukar warna hitam balik semula, macam tu sama dengan yang lain, cuma dikecilkan. Dikecilkan bentuk. Jadi untuk bagi faham, yang kecil ni asalnya tak ada dalam tulisan, tapi ada pada bacaan. Maka digantikan dengan alif kecil. Warna sama hitam macam biasa. Tapi Quran sekarang dah macam-macam dah kan. Walaupun besar ke kecil ke, sekarang ni warna dalam Quran ni merujuk kepada hukum pula lah. Apa harakat, nama harakat ke pun dengan color-color yang berbeza. Tapi yang beritahunya asalnya dia tak ada pada tulisan. Dia ada kemudian betul ditulis dengan bentuk tulisan yang kecil. Boleh yang bertanya soalan? Okey Ustaz, terima kasih penjelasan. Okey, sama. Assalamualaikum. Asalnya Ustaz, alif besar, sim alif, lepas tu nun ya. Asalnya tak ada. Asal tak ada Ustaz, saya faham. Tapi dia adakan dengan bentuk besar, warna yang berbeza. Kemudian pencetakan susah nak warnakan, maka dia tukar kecil balik dengan warna yang sama.
maknanya ada dalam bacaan, alif itu ada dalam bacaan. Pada asalnya ada pada tulisan. Dia adakah dia membawa kepada perubahan maksudnya, Ustaz? Quran ni rujuk pada bacaan. Bacaan sama, bacaan tak berubah. Bacaan tak berubah. Bacaan sama, maka makna sama. Tak ada masalah. Tak ada masalah perubahan makna, tak perubahan makna. Dia rujuk bacaan. Hatta kalau tak ada tulisan pun, kita dengar orang baca, kita faham. Maka dirujuk kepada bacaan Quran. Cuma sekarang boleh ada boleh ya? Katakanlah okey, kita tak boleh ubahlah Al-Quran ya Ustaz ya. Katakanlah alif tu tak ada, sin nun sahaja. Dan tak ada membawa maksud. Betul Ustaz? Salah segi tulisan. Kalau sin nun sahaja. Salah segi tulisan. Salah segi tulisan. Untuk perkembangan yang sekarang ni memang dah ada alif, kan ada alif. Kalau dah salah dari segi tulisan Ustaz, adakah dia mengubah maksudnya? Tak, sekarang ni Quran ni segi maksud kena rujuk pada bacaan, bukan tulisan tu. Tulisan kalau tak lengkap, artinya tulisan tu tak salah segi ejaan. Kena betulkanlah tambah alif. Macam tu lah. Tapi kalau ada alif pun kat tulisan, bila baca tak ada alif, salah. Sebab dirujuk kepada bacaan. Maksudnya apa-apa pun kita maksud yang Allah nak sampaikan, Jibril nak sampaikan adalah merujuk kepada bacaan. Ya, itu asalnya. Itu asalnya. Ya? Itu asalnya. Asal dia. Maksudnya apa-apa pun, whatever it is the bacaan tu yang membawa maksud sebenar apa yang Jibril nak sampaikan. Ya, Ustaz? Ya. Tapi kalau tulisan tu tak betul, kita betulkan segi tulisan supaya sama dengan bacaan. Macam Ustaz kata tadi, tulisan ni hanya nak membantu kita yang bukan orang Arab ni membaca ni dengan cara betul. Ya Ustaz? Tidak dengan perkembangan tulisan pada hari ni lah untuk bantu semua orang baca. Ya, supaya kita boleh baca dengan betul. Ya. Dan baca dengan betul membawa maksud sebenar yang Jibril nak sampaikan. Ya, Allah nak sampaikan. Ya. Ya, saya nak fahamkan diri saya sendiri. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Syukran. Baik, segi bacaan pun kalau salah baca sama juga, akan buat kesalahan juga. Jadi mesti merujuk kepada bacaan yang betul dan tulisan yang betul. Assalamualaikum Syekh. Afwan ya Syekh, عشان أخذت وقتك في تلاوة القرآن. ممكن افتح ميكروفون يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام والحمد لله. صوتك واضح وجميل يا شيخ. آمين يا رب. بارك الله فيك. الحمد لله كله بخير الحمد لله. ما شاء الله. يسألون أسئلة يعني نافعة مفيدة. نعم الحمد لله. لو إجابتي في خطأ يا شيخ قل لي. لا بارك الله فيك. أنت من الممتازين يا شيخ. لا طيب. نفع الله بك وبعلمك. آمين وإياكم يا شيخ. Okey, mau baca ini? Surah Kahfi ya. Surah Kahfi 293 صح شيخ؟ نعم أول سورة ده. الحمد لله. اليوم معك الشيخ إذني عشان الشيخ إذني في الأفعال. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. حياكم الله. حياكم الله.